Assalamualaikum. Dalam siri Ulum Hadis kali ini, kita akan lihat bagaimana ilmu hadis bermula dan berkembang sehingga menjadi ilmu hadis yang kita kenal hari ini. Saya bahagikan timeline ini kepada 3, bermula 1 Hijrah sehingga abad ke-2, kemudian kurun ke-6 dan daripada kurun ke-7 sehinggalah ke kurun 14. Sepanjang timeline ini, saya akan sebutkan sebahagian tokoh-tokoh yang menyumbang dalam ilmu hadis mengikut tarikh kewafatan mereka. 200 tahun hijrah yang pertama merupakan peringkat yang penting kerana ilmu hadis bermula di sini. Selepas kewafatan Nabi SAW pada 11 hijrah, legasi agama diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in, kemudian atba' tabi'in. Kawasan yang bertindak antara 3 generasi ini menunjukkan poin interaksi sesama mereka. Menjadi satu kebiasaan para sahabat ni mengamalkan sunnah Nabi SAW, contohnya dalam ibadah. Dan mereka juga menyampaikan hadis secara lisan. Dan untuk menyampaikannya sudah tentu mereka menghafalnya, macam mana mereka hafal Al-Quran. Dan ada juga sebahagian sahabat yang menulis kata-kata Nabi SAW, antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menulis sahifah. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menulis As-Sahifah As-Sadiqah. Cara para sahabat radhiyallahu anhum mendekati hadis Nabi SAW adalah dengan konsep logikal selari dengan konsep yang mereka belajar daripada ayat-ayat Quran dan syariat Islam secara umum. Contohnya dalam Quran sendiri ada larangan untuk menipu. Dalam ayat innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Dan ada larangan daripada mengambil sesuatu yang tidak pasti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan kita diperintahkan memeriksa berita dan mengambil kira kredibiliti si penyampai. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Begitu juga ayat-ayat dan hadis yang lain yang para sahabat mengambilnya menjadi asas kepada kaedah mereka, iaitu mereka sikit meriwayatkan hadis. Kerana takut dengan ancaman Allah dan Rasulullah kalau mereka tersilap menyatakan sesuatu yang tidak betul tentang Nabi. Mereka juga meneliti hadis yang orang lain sampaikan dan tidak terima bulat-bulat. Contohnya kisah ada seorang sahabat ni, Al-Mughirah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi memberi harta warisan iaitu faraid sebanyak 1/6 kepada nenek seorang waris yang meninggal. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta saksi untuk menyokong statement Al-Mughirah. Dan Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu pun bangun dan menjadi saksi bahawa dia pun mendengar perkara yang sama. Sahabat juga tak terlepas dari mengkritik periwayatan yang sampai. Contoh apabila ia bercanggah dengan hukum dalam Quran, iaitu apabila Umar radhiyallahu anhu mengkritik kata-kata Fatimah binti Qais yang mengatakan bahawa Nabi SAW tak menetapkan untuknya tempat tinggal dan nafkah oleh bekas suaminya selepas dia bercerai ditalak. Padahal hukum itu disebut sebaliknya dalam Quran. Zaman ini juga berlakunya satu insiden yang dahsyat, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu dari golongan yang memberontak khilafah Sayyidina Uthman. Jadi sahabat dan tabi'in pun mula memeriksa perawi dan itulah permulaan bagi adanya sanad. Yakni setiap seorang yang berkata sesuatu mengenai Nabi atau agama ini perlu kemukakan dari siapa dia mendengar perkara itu. Mereka juga sudah mula merantau berihlah mencari hadis Nabi di merata tempat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 60 Hijrah adalah antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitu juga Anas bin Malik dan Sa'id bin Musayyab. Dan Ibn Sirin pula ada direkodkan kata-kata beliau yang popular yang menunjukkan bahawa periwayatan secara bersanad itu telah bermula seawal kurun pertama lagi. Dia berkata, lam yakunu yas'aluna 'alil isnad, falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Maknanya mereka dahulu tidak biasa bertanya tentang sanad, tetapi apabila fitnah terjadi, mereka akan berkata, namakan siapa periwayat kamu, atau namakan orang yang kamu dengar daripadanya. Pada abad ini juga hidupnya Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang ke-8, dan beliau sangat menggalakkan penulisan hadis, memandangkan hampir kesemua sahabat telah meninggal ketika itu. Dan dia bimbang kalau hadis Nabi hilang dilupakan apabila lemahnya ingatan generasi akan datang. Maka kita akan jumpa As-Sahifah As-Sahihah oleh Hammam ibn Munabbih. Kemudian ada Jami' Ma'mar bin Rashid
Jami' Sufyan al-Thawri, Musannaf Hammad ibn Salamah dan Muwatta Imam Malik. Dan beberapa kitab-kitab hadis yang lainnya sehinggalah ke Musannaf Abdul Razzaq. Jadi ini semua buku-buku hadis yang mana mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sahaja tanpa sebarang tertib atau susunan yang khusus. Pada abad kedua ini juga lahir ramai ulama hadis seperti Al-A'mash, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Ibn al-Mubarak dan kita ada Abdul Rahman ibn al-Mahdi, Yahya al-Qattan dan Sufyan ibn Uyainah. Dan beliau juga mempunyai kitab Al-Jami'. Mereka ini adalah ulama al-jarh wa ta'dil atau an-nuqad yang pakar dalam mengkritik periwayat hadis. Tetapi satunya, mereka tak menulis sebarang kitab dalam kritikan periwayat, tetapi ilmu itu hanya tersimpan di dada-dada mereka. Melainkan, kita akan jumpa yang paling awal sekali merekodkan mengenai kritikan hadis adalah dalam Al-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijrah. Maka ini boleh dikatakan permulaan tertulisnya kaedah ilmu hadis. Dekat sini kita boleh nampak peringkat permulaan atau daurun nusyuk bagi ilmu hadis iaitu pada zaman sahabat radhiyallahu anhum sehingga hujung abad pertama Hijrah. Kemudian bersambung peringkat kedua iaitu pengumpulan hadis yang bermula awal abad kedua sehingga awal abad ketiga. Seterusnya kita lihat pada abad ketiga, 4, 5 dan 6 Hijrah. Kita akan fast forward dekat abad ke-5 dan 6. Tempoh ini dikatakan sebagai zaman kegemilangan sunnah Nabi SAW. Kita akan tengok kenapa ya. Pada tahun 230 Hijrah meninggalnya Muhammad ibn Sa'ad yang menulis Tabaqat iaitu kitab mengenai periwayat. Kemudian Yahya ibn Ma'in menulis Tarikh Ar-Rijal sejarah periwayat. Ali ibn al-Madini menulis Ilalul Hadis pada tahun yang sama meninggalnya Ibnu Namir. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal yang terkenal dengan Musnad Ahmad. Beliau juga menulis An-Nasikh wal-Mansukh dalam ilmu hadis. Sunan Ad-Darimi dan kemudian datangnya kitab hadis sahih yang paling reliable sehingga hari ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Beliau juga ada kitab lain termasuk At-Tarikh Al-Kabir dalam sejarah periwayat. Kemudian ada sahih yang kedua iaitu Sahih Muslim dan muqaddimah atau pendahuluan kepada kitab ini terkandungnya kaedah-kaedah ilmu hadis. Pada masa yang sama kita jumpa Al-Ijli dan Ya'qub ibn Syaibah. Seterusnya ada Abu Zur'ah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud As-Sijistani, Ibnu Qutaibah, Abu Hatim Ar-Razi dan kemudian ada Jami' At-Tirmidzi atau digelar Sunan. Dan beliau juga ada kitab dalam ilmu ilal. Selepas itu kutub sitah yang terakhir iaitu Sunan An-Nasa'i. Kemudian ada Ibnu Khuzaimah yang menulis Sahih, Ibnu Abi Hatim iaitu anak kepada Abu Hatim Ar-Razi. Sehinggalah kita jumpa Sahih Ibn Hibban. Tetapi sebelum beliau, banyak lagi penulisan dan ulama' yang dilahirkan yang saya tak sebut. Abad ketiga ni special sebab pertamanya kutub sitah semuanya ditulis di zaman ini. Yang mana penulisan kitab-kitab hadis adalah usaha berterusan daripada abad sebelumnya lagi. Keduanya, ini adalah cubaan kali pertama atau first attempt yang dibuat oleh ulama' untuk merekodkan ke semua cabang dan jenis ilmu hadis dalam penulisan. Contoh dalam ilmu sejarah periwayat, nasikh mansukh, kritikan periwayat, ilmu ilal dan lain-lain. Dan ia menjadi semakin rancak selepas usaha Imam Asy-Syafi'i. Wal akhir, al-muhaddithun yang profesional juga ramai dilahirkan pada zaman ini. Kemudian selepas pertengahan abad keempat, mulalah satu usaha yang baru, iaitu mereka mencantumkan ilmu-ilmu hadis tadi dalam satu penulisan. Lalu kita jumpa kitab yang besar manfaatnya dalam ilmu hadis iaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Ar-Rawi Wal-Wa'i yang ditulis oleh Abu Muhammad Ar-Ramah Hurmuzi. Kemudian kita ada Ma'rifah Ulumul Hadis oleh Al-Hakim An-Naisaburi dan lahirnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang tak terkira sumbangannya dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dan buku-buku lain yang banyak yang mana hampir kesemua cabang ilmu hadis telah ditulis oleh beliau secara berasingan. Kemudian ada Al-Qadi Iyad bin Musa yang menulis Al-Ilma' fi Usulir Riwayah was Sama'. Inilah dia sebahagian kecil saja dari tokoh-tokoh yang ada, tapi cukup untuk kita nampak flow-nya. Iaitu mulanya abad ke-3 Hijrah sampai pertengahan abad ke-4 Hijrah. Inilah dia peringkat pengumpulan ilmu hadis secara terpisah. Selepas itu ilmu hadis digiatkan sehingga mana seni-seni ulum hadis tadi bercantum dalam satu penulisan.
Antara usaha yang para ulama buat ketika tempoh ini adalah mereka kekalkan sanad, yakni mereka menukilkan kata-kata ulama terdahulu berserta dengan sanad, dan mereka menambah input tentang apa yang tak pernah disebut sebelumnya. Dan mereka membuat taklik, komen dan istinbat ilmu-ilmu hadis yang baru melalui catatan-catatan yang ada. Dekat sini saya pendekkan lagi garis masa kita, iaitu kita akan lihat apa yang ada dalam tempoh 800 tahun ini. Abad ini bermula dengan seorang trendsetter iaitu Imam Ibn Salah rahimahullah. Jadi Abu Amr Uthman Ibn Salah ada menulis kitab bernama Ulumul Hadis yang kemudiannya menjadi popular dengan Muqaddimah Ibn Salah. Dan buku ini banyak dijadikan panduan dan rujukan untuk ulama selepas dia. Kita akan lihat nanti. Sebelum itu kita ada Imam Diyauddin Al-Maqdisi, kemudian Imam Al-Munziri dan Imam An-Nawawi. Beliau ada Al-Irsyad iaitu ringkasan pada Muqaddimah Ibn Salah dan juga At-Taqrib At-Taysir ringkasan kepada Irsyad pula. Dan ada Al-Mizzi dan Al-Zahabi yang ulama ini banyak sumbangannya. Dan Al-Mughlatai, Ibn Rajab dan Ibn Kathir yang menulis Al-Ikhtisar iaitu ringkasan juga kepada Muqaddimah Ibn Salah. Lepas tu ada Tajuddin As-Subki, Ibn Al-Mulaqin dan kitabnya Al-Muqni', Al-Iraqi dengan At-Tabsirah wa Tazkirah yang berupa syair atau nazam menggunakan Muqaddimah Ibn Salah sebagai panduan. Inilah dia yang dikenal sebagai Alfiyah Al-Iraqiyah. Kemudian ada Ibn Hajar yang tak perlu diperkenalkan lagi. Beliau ada syarah kepada An-Nukat yang merupakan penulisan Al-Iraqi. Dalam Nukhbatul Fikar pula, Ibn Hajar menulis dengan susunan yang baru yang tak sama dengan Ibn Salah. Dan berbahagian topiknya juga lain. Dia pun menulis syarah kepada Nukhbah iaitu Nuzhatun Nazar. Kemudian datangnya Badruddin Al-Aini dan As-Sakhawi yang menulis Fathul Murid, syarah kepada Alfiyah Al-Iraqiyah. Dan As-Suyuti yang juga merupakan penulis yang giat menerbitkan buku seperti Tadribur Rawi, merupakan syarah Taqrib An-Nawawi, dan beliau juga menulis Manzumah Alfiyah As-Suyuti. Manakala Manzumah Al-Baiquniyah oleh Imam Al-Baiquni pula adalah nazam yang pendek sebanyak 34 bait saja. Jauh sikit kita ada Az-Zarqani, Imam Al-Ajluni dan Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Dan ada As-San'ani yang menulis Qasbus Sukkari. Maksud dia tebu. Okey, yang penting nama dia Qasbus Sukkari, Nazmu Nukhbatil Fikar. Kemudian ada Asy-Syaukani pada penghujung kurun ke-14. Ada tokoh-tokoh yang contemporary antaranya Dr. Mustafa As-Sibai dan kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami. Dan Abdul Aziz Al-Khawli dan bukunya Miftahus Sunnah atau Tarikh Fununil Hadis. Jadi itulah perjalanan yang dilalui oleh ilmu hadis sehinggalah ke hari ini. Kembali balik pada pertengahan kurun ke-7 Hijrah, bermula dengan Ibn Salah sehinggalah kurun ke-10 Hijrah, kitab-kitab yang terhasil ni banyaknya berpandukan kepada Muqaddimah Ibn Salah. Kitab Ibn Salah ni sebenarnya sederhana je, tetapi sebabkan dia komprehensif dan merangkumi semua jenis-jenis ilmu hadis, maka ia menjadi satu standard bahan rujukan atau silibus pengajian oleh beribu-ribu ulama dan pelajar hadis selepas dia. Ada lebih daripada 30 kitab yang membahas karya Ibn Salah ni, sama ada bentuk ringkasan, ulasan, syair dan membuat perbandingan atau kritikan terhadap buku Ibn Salah. Begitu juga menjadi popular nazam atau matan syair kepada ilmu hadis. Dan tak kurang juga kitab yang tulis berpandukan Nukhbatul Fikar. Jadi peringkat ini adalah peringkat kematangan dalam perkembangan ilmu hadis kerana semua perbincangan sama ada secara ringkas ataupun secara terperinci dari setiap cabang ilmu hadis dan jenis-jenis hadis, semuanya telah dikaji dan ditulis. Begitu juga sebab ada ulama yang sangat mahir pada zaman ini dan mampu untuk mengkaji dan memeriksa kembali ilmu-ilmu ulama yang lepas. Peringkat ke-6 pula digelar sebagai peringkat kelesuan dan kebantutan sebab pada fasa ini, inisiatif baru dan pembaharuan dalam ilmu hadis makin kurang. Ulama hadis juga tak banyak sehingga kurang perhatian diberikan kepada tradisi ilmu hadis. Tetapi lebih banyak tumpuan diberikan kepada bidang ilmu yang lain. Karya-karya yang ada dalam bidang ilmu hadis tak banyak, yang ada hanya berupa ringkasan, puisi ringkas dan perbincangan lafaz dan istilah ulama terdahulu.
tanpa ada yang memberi pandangan baru pada topik atau isu hadis secara mendalam. Tak dinafikan juga masih ada karya-karya yang bagus daripada beberapa ulama sampai menjadi penggerak kepada tradisi ilmu ini. Antaranya di India ada Al-Muhaddis Shah Waliullah Ad-Dihlawi. Perlu kita ingat walaupun fasa ini umumnya nampak kurang aktif, tetapi usaha untuk menilai hadis, menjaganya, memahami maknanya tak pernah terhenti. Pada peringkat terakhir sekali adalah peringkat kebangkitan. Kerana zaman ini berlakunya pertembungan ilmu antara timur dan barat dan kita tahu bagaimana dunia ilmu menjadi tanpa sempadan. Jadi semua golongan tidak kira Muslim atau bukan Muslim, pengkaji di serata dunia banyak menulis dalam bidang ilmu hadis. Kita akan jumpa banyak penulisan yang bermanfaat, tak lupa juga kepada yang boleh mengancam ilmu hadis ini sendiri. Begitulah usaha mengkaji ilmu hadis ini berterusan kerana adanya perspektif baru dari serata dunia dan timbul persoalan-persoalan baru, kemudian ada yang menentangnya dan sebagainya. Jadi semua itu menjadi punca aktifnya perbincangan ilmu hadis sehinggalah ke hari ini. Kamu rasa apa akan jadi pada ilmu hadis masa depan nanti ya? Cuba kongsikan jawapan dekat ruangan komen. Itu sahaja pengembaraan merentas masa kali ini. Jangan lupa subscribe dan share pada kawan anda semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.